yang harusnya meningkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang berbahas mengenai kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 pada hari ini. Datuk Yang di-Pertua, saya turut tertarik menyentuh isu keterjaminan makanan dan kos sehari hidup yang masih hangat diperkatakan, terutama daripada isu bahan makanan asas seperti minyak masak, telur, tepung dalam seminggu dua ini, mengenai lonjakan harga asas ini makin meningkat, terutama dalam isu harga beras. Walau bagaimanapun, pendekatan dan usaha dilaksanakan dalam mengatasi isu ini dilihat masih lagi berlanjutan. Perkara ini dah banyak kali kita bincang. Tiap kali kita bincang, dia masih datang balik. Saya menerima berbagai-bagai aduan dan rayuan daripada rakyat melalui sosial media saja. Mereka mahukan kerajaan perpaduan melakukan sesuatu, menyelesaikan perkara ini sehabis baik. Maksudnya satu penguasaan yang kawal jangka masa panjang. Bukan hanya mengambil tindakan yang sudah berlaku, kemerosotan bekalan pada asas, rakyat bila mula merintih, baru kerajaan fikir macam mana nak buat. Hari ini rakyat inginkan penyelesaian. Rakyat mahukan perkara asas ini dicarikan noktah. Bagaimana nak selesaikan isu rakyat, isu kos sehari hidup, isu barangan. Ini yang dimainkan oleh rakyat di bawah. Sebagai sebuah kerajaan yang memerintah, kita sedia maklum akan kenaikan barangan asas yang disebabkan pelbagai faktor. Contohnya, mungkin kerana perang Rusia-Ukraine, atau selain kos logistik yang melanda seluruh dunia. Namun hal ini perlu ditangani dengan bijak, kerana rakyat tidak mahu terbeban dengan segala masalah kenaikan harga barang yang naik secara mendadak. Rata-rata rakyat kita ini masih lagi dalam fasa pemulihan untuk perbaiki ekonomi rakyat, ekonomi negara, ekonomi keluarga itu sendiri, disebabkan pandemik COVID-19 baru-baru ini. Masih ada ketua keluarga yang masih terkapai-kapai untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam memastikan setiap ahli keluarga mendapat keperluan asas, iaitu makanan. Hari ini kita dengar ungkapan, dulu kita dengar ungkapan, beras kita beli. Tapi hari ini ungkapan, beras nak cari dekat mana. Jadi ini yang perlu kita tangani. Kelangsungan hidup, memastikan setiap ahli keluarga mendapat keperluan asas, iaitu makanan dan sebagainya. Usah kira tentang bebanan hutang yang masih panjang berjala untuk dilunaskan. Isu yang serius diperjuangkan sekarang adalah isu bahan asas makanan ruji rakyat. Ini kita lihat hari ini rintihan rakyat yang di luar sana. Kita buka aja sosial media, Facebook, Instagram, TikTok. Rata-rata rakyat membincangkan isu asas, isu kenaikan harga barang. Jika keperluan harga asas makanan ini makin lonjak naik secara mendadak, bekalan pula makin merosot. Menteri kata beras ada, Maiden kata beras tak ada. Jadi mana yang kita nak lihat ini, mana yang kita nak percaya ini? Tetapi rakyat lebih mengetahui kerana mereka ada di lapangan. Dan kita sendiri tahu masalah hari ini, keperluan asas kita. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Apakah langkah segera oleh kementerian dalam mengenai isu terdesak ini, atau sekadar memberi jawapan retorik selesai, tapi rakyat terkesan di bawah. Saya juga dipahamkan terdapat jualan ramah beras, keperluan asas lain yang dilaksanakan. Ini satu inisiatif yang baik daripada kerajaan perpaduan. Tetapi sejauh manakah kempen dan promosi ini berlangsung jika tak ada satu kuasa memutamatkan kawalan harga barangan asas ini di pasaran perdana? Ini yang menjadi isunya. Hari ini rakyat ditekan dengan kos sehari hidup, barangan yang makin meningkat. Saya juga menyambut baik usaha penanaman padi 5 musim serta pelaksanaan projek inisiatif usahawan tani ataupun INTAN untuk mengurangkan kebertanggungan import bahan makanan. Sejauh manakah usaha-usaha ini dapat menampung permintaan domestik dalam masa terdekat? Adakah pihak kementerian telah mengenal pasti kawasan-kawasan lain yang berpotensi untuk memperluaskan capaian bagi pelaksanaan projek-projek ini agar lebih banyak lagi usahawan tani dapat dibantu
dari segi penjanaan pendapatan sejajar menampung permintaan bahan makanan asas domestik untuk jangka masa panjang. Datuk Yang di-Pertua, saya berharap negara kita dapat belajar. Datuk dah tukar kepada Puan Yang di-Pertua. Tak perasan. Datuk Seri Yang di-Pertua. Tak perasan dah tukar. Will belum sampai lagi. Saya amat berharap negara kita dapat belajar sesuatu daripada negara-negara ASEAN yang dahulunya merupakan negara pengimport makanan asas, namun disebabkan kesedaran dan usaha mengurangkan kebergantungan dalam mengimport bahan makanan, kini mereka menjadi salah satu negara pengeksport bahan makanan terbesar. Contohnya Vietnam. Dulu Vietnam ni kita lihat negara yang mundur. Hari ini Vietnam mengatasi negara Malaysia daripada segi ekspor barang makanan asas. Kita perlu belajar pada mereka. Isu rantai makanan ini amat serius kerana faktor kenaikan satu barang akan turut mempengaruhi barang-barang asas yang lain. Besar harapan saya agar kementerian dapat melakukan satu anjakan kebertangan import makanan ini menggunakan teknologi makanan sebagai langkah baru. Kita kena memastikan negara luar melihat Malaysia juga dalam proses mahu ke depan, terutama daripada segi food security dan sebagainya. Apakah paras terjaminan makanan dalam negara ini dalam kedudukan yang selamat? Mampukah kita mengubah posisi Malaysia ini dalam Global Food Security Index ke tangga yang lebih baik? Sedangkan negara Malaysia ni apa yang tak ada? Air ada, kawasan ada, cuaca yang baik. Tapi malangnya kita masih lagi dihantui dengan masalah keperluan barangan asas makanan berkurangan. Food security. Ini juga telah kita bahaskan sebelum ini. Banyak kali kita bahas. Tetapi bila selesai sikit, hampir tidak peduli. Dan hari ini kembali masalah sama, iaitu food security dalam negara kita. Selain itu, jaringan teknologi yang semakin canggih bagi saya mampu menjana pengeluaran hasil makanan yang lebih optimum sejajar dengan peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk rakyat sebagai langkah mengatasi pengangguran, mengimani kos sara hidup dengan lebih ideal. Kerana hari ini kita tengok pertanian moden ini bukan lagi dilihat sebagai mana yang kita lihat 20 tahun dulu. Hari ini anak muda pun terlibat dalam pertanian moden ini. Dan kerajaan perlu mengambil nilai dan perlu memberi bantuan kepada industri pertanian moden ini. Kita sedia maklum pendekatan yang diambil oleh kerajaan perpaduan ini dalam usaha mengurangkan kos sara hidup rakyat dengan pemberian subsidi bersasar. Namun demikian kita tengok berbilion-bilion ringgit dibelanja dalam usaha mengenai kos sara hidup, terutama untuk rakyat yang tinggal di bandar. Dalam bandar ni ada satu masalah juga kalau kerajaan terlepas pandang, iaitu miskin bandar. Miskin bandar ni lagi teruk daripada miskin luar bandar. Kalau di luar bandar tu kalau ada masalah, ada juga tempat nak bercucuk tanam. Tapi dalam bandar ni yang duduk dalam flat, dalam bangunan tinggi ni, takkan nak bercucuk tanam dalam pasu bunga. Kerana itu pentingnya kerajaan ambil peduli tentang isu kemiskinan bandar. Terutama kos sara hidup rakyat yang tinggal di bandar, tetapi ketirisan subsidi bersasar ini masih berlaku. Kerana saya rasa penguatkuasaan dalam negara kita masih lagi lemah dan perlu ada penambahbaikan. Bolehkah kaedah pengagihan pemberian sasar ini diteliti dengan baik agar dapat dinikmati oleh warga negara Malaysia? Hari ini kita punya subsidi ini bukan warga Malaysia je dapat, warga asing pun dapat. Kalau kita tengok di social media, minyak masak 1 kilo, yang sorok bukan rakyat Malaysia, yang sorok warga asing. Beras, yang sorok siapa? Bukan warga Malaysia, yang sorok warga asing. Jadi ini yang perlu ada ambil kepedulian, iaitu penguatkuasaan yang lebih cekap. Dan kita kena pastikan subsidi ini dinikmati oleh rakyat Malaysia, bukan warga asing yang sewenang-wenangnya membeli, mendapat bahan-bahan bersubsidi seperti minyak masak, petrol, beras dan lain-lain. Ini belum lagi kita ambil
peduli tentang bahan subsidi yang diseludup keluar. Saya rasa sudah sampainya masa kita beralih ke kaedah seperti penggunaan aplikasi kupon digital bagi masyarakat yang tinggal di bandar, dan sistem kupon fizikal boleh kita buat bagi mereka di kawasan luar bandar. Kita boleh menggunakan aplikasi MySejahtera. Kerana kita dah ada MySejahtera, boleh dikatakan dalam dewan ini, semua handphone kita mempunyai aplikasi MySejahtera. Jadi kerajaan tak perlu buat aplikasi yang lain. Nak bazir duit rakyat buat apa? Gunakan aplikasi MySejahtera ni untuk pemberian kupon-kupon bersasar, kupon-kupon kepada masyarakat yang dapat mengguna pakai. Rakyat Malaysia ni tak perlu kita nak buat sistem yang baru. Guna pakai sistem yang sedia ada. Kita tahu MySejahtera ni merupakan aplikasi yang mempunyai database terbesar dalam negara kita. Luar bandar, dalam bandar, gunakan sistem MySejahtera ni untuk diguna pakai bagi subsidi bersasar. Jadi ini dapat mengurangkan ketirisan dalam pentadbiran kerajaan. Dan saya rasa ini salah satu idea yang mudah diguna pakai dan boleh diterjemahkan, dilaksanakan yang lebih cepat, macam mana sahabat saya Datuk Seri Mujahid bagi tahu tadi. Now is the time, it's not kita kena tunggu. Now is the time. Hanya isi rumah individu warga negara saja yang layak diberikan kemudahan ini untuk menebus, membeli senarai barangan yang subsidi. Dengan cara ini, barangan yang bersubsidi dapat dikawal dengan jauh lebih baik dan ketirisan dapat diatasi. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang pelaburan asing. Kita tahu dalam masa ini, Malaysia menjadi rumah kepada beberapa jenama perkhidmatan global. Perkhidmatan global diklaim sebagai industri strategik. Adalah menjadi harapan rakyat kita. Kerajaan perpaduan akan merangkakan kebijaksanaan yang menyeluruh, memudahkan cara perniagaan, mewujudkan bekalan data yang menarik pelabur bermutu tinggi, membuka ruang seluas-luasnya kepada syarikat tempatan untuk mendapat khidmat sokongan. Nombor satu bagi saya, kurangkan birokrasi. Kalau kita nak masuk FDI ni terlampau banyak birokrasi, terlampau banyak red tape. Sedangkan negara-negara jiran memberikan cara yang lebih mudah seperti Indonesia dan sebagainya. Kita perlu kurangkan birokrasi. Barulah negara-negara luar ingin melabur dalam negara kita. Adalah harapan kepada rakyat agar kerajaan perpaduan merangka kebijaksanaan menyeluruh cara perniagaan. Apa yang akan kita berikan kepada syarikat-syarikat luar ni? Tax exempted ke, tanah ke, apa ke, ini yang perlu kita rungkaikan, fikirkan bagaimana nak menarik pelabur-pelabur asing. Susulan itu, peluang pekerjaan tidak akan lari daripada isu gaji. Justru itu, dasar gaji minimum yang dilaksanakan negara ini memberikan kesan positif kepada pekerja tidak mahir, namun tidak bagi pekerja separa mahir dan sebagainya. Dan kita perlu ambil peduli. Bila kita cerita tentang pekerja asing ni, kena ada pemantauan. Kita tahu pekerja asing ni penting, tetapi jangan sampai mereka mengambil peluang dalam keadaan rakyat sedang tertekan. Terutama hari ini kita tengok, mereka datang sebagai pekerja asing, mereka lari, mereka buka perniagaan. Tetapi tidak ada pemantauan, tidak ada pelaksanaan. Apa jadi? Mereka pula mengambil kek ekonomi rakyat Malaysia. Jadi pemantauan daripada pihak kerajaan amat penting apabila kita membuka ruang kepada mereka. Oleh itu, apakah strategi merangka dasar progresif gaji Malaysia Madani ini? Boleh. Macam dekat Dewan Rakyat ada mencelah. Sikit boleh. Juga you sentuh tempat yang geli. Datuk Yang Ketua, adakah YB bersetuju bahawasanya dalam merangkakan berbagai strategi ini, antara matlamatnya ialah untuk menambahkan peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Malahan dalam plan RMK 12 ini, kita mensasarkan 3.6 juta saja peluang pekerja yang berpendapatan tinggi. Cuma saya rasa aspek pertamanya ialah kita mesti ada laporan berkala. Contohnya hari ini 2023. RMK 12 ini akan tamat 2025.
sudah half the what have we achieved. Apa yang telah kita capai. Daripada 3.6 juta peluang pekerjaan, sudah berapa kita dapat wujudkan. Dan tinggal berapa lagi. Ini mesti dimonitor and control secara rapi supaya kita boleh tahu kita akan capai matlamat kita. Itu pertama. Yang kedua, YB menyentuh tentang pelabur asing. Ya betul, kita nak pelabur asing datang sini akan membuka peluang pekerjaan yang banyak pada rakyat kita. Tetapi kita juga tidak mahu diperhambakan rakyat kita. Hari ini banyak berlaku syarikat-syarikat asing yang datang sini, dia hanya memeras ataupun exploit tenaga kita tanpa memberi peluang untuk kenaikan mara ke organisasi mereka. Malahan CEO, jawatan-jawatan besar lokal tak dapat. Ini antaranya saya rasa kalau lebih setuju, bolehlah kita cadang untuk kita ada satu mekanisme untuk kontrol semua perkara seperti ini demi untuk rakyat kita. Terima kasih. Teruskan. Terima kasih Tan Sri Fatmi, orang lama yang pernah duduk dekat MOF, jadi faham. Jadi bagi saya penting ada pemantauan. Sebab itu bila kita panggil FDI masuk, pelaburan masuk, kita kena ada sesi perbincangan tentang apa yang perlu dilaksanakan. Tetapi jangan terlampau banyak red tape. Dan kita bila berbincang ini, keutamaan kita adalah untuk masyarakat dan warga negara kita. Kerana hari ini peluang pekerjaan bagi warga profesional amat penting. Jangan hanya kita lihat pada separa yang tidak profesional. Kerana apabila kita menjemput FDI datang, kita perlu merungkai dan merancang dengan lebih baik. Kerana itu bagi saya bersetuju agar ada pemantauan daripada pihak kerajaan dalam isu FDI, dalam isu penjawat-penjawat ini perlu dirungkaikan. Kerana itu strategi yang amat penting. Menurut Menteri Ekonomi, boleh celah sikit. oi, banyak mencelah ni. Ada harapan jadi menteri ya kan? Tambah masa Datuk. Boleh. Saya sangat tertarik dengan isu pelaburan asing. Tetapi yang saya minta pandangan Datuk lah, tengok pelaburan asing penting. Buka tanah luas, construction besar, buat bisnes yang banyak. Tapi lepas tu pekerjanya saya tengok yang banyaknya ialah import pula pekerja asing. Jadi di mana duduknya pelabur asing, pekerja asing. Yang kita duduk macam biasa juga. Apa komen Datuk? Bagi saya, sebab itu saya nyatakan macam jawab beberapa pihak kerajaan pula saya hari ni. Mana ada harapan duduk dalam kabinet tak lama, insya-Allah. Sebab itu bagi saya perancangan itu amat penting. Bila kita jemput mereka melabur dalam negara kita, kita kena ada segregation. Maknanya kita kena bagi tahu peratusan syarikat itu berapa ramai mereka perlu mengambil pekerja daripada masyarakat negara kita. Berapa banyak peratus yang boleh diambil daripada peratusan warga asing. Kalau ada konsep begini, maka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia ini dapat kita jamin. Tetapi kalau kata kita buka peluang kepada FDI masuk, tidak ada kota, tidak ada peratusan pembahagian, maka pekerja asing jauh lebih banyak daripada warga Malaysia. Sebab itu kita minta kerajaan, kita minta menteri bertanggungjawab menyediakan sistem kota pekerja ke tiap-tiap FDI yang masuk. Kalau kita ada sistem kota yang disediakan yang masuk, insya-Allah peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia juga akan terjamin. Ada gaya menteri jawab masa akan datang. Dia dalam hidup ni minta dulu, dapat tak dapat belakang cerita. Dan kita tahu Menteri Ekonomi dasar gaji progresif dijangkakan akan dilaksanakan pada April atau bulan Mei tahun depan. Dan pertukaran kewangan akan dimasukkan dalam belanjawan 2024. Maksudnya, dasar gaji progresif yang dibentang pada Oktober ini, dalam belanjawan 2024, bulan Oktober kurang daripada sebulan daripada sekarang. Oleh itu, apakah rangka dasar gaji progresif ini telah dimutamatkan di peringkat kementerian? Nanti bila time dah start, gaji minimum tak selesai, lagi sekali kita berbahas isu sama. Hari ini kita dimaklumkan dan diluluskan gaji minimum 1,500, betul? Tetapi orang cakap kita punya kadar kemiskinan gaji ni 2,015 ringgit. Sepatutnya itulah gaji minimum yang perlu kita letakkan sebagai baseline. Ini kita bagi gaji minimum pada kadar miskin tegar.
Sepatut kita lejak gaji minimum pada kadar RM2,015. Itu pandangan saya. Datuk Yang Di-Pertua, saya amat berharap kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 ini yang dibahas pada hari ini dapat mencapai tujuan yang positif, mengatasi segala ketirisan serta isu yang dapat diselesaikan dengan segera. Saya berulang kali nyatakan, tanggungjawab kita sebagai seorang senator atau ahli parlimen ini adalah membawa suara rakyat. Kita tidak boleh mengatakan everything in order, sedangkan kita tahu rakyat di bawah hari ini tertekan dengan kos sara hidup. Saya ulang balik, tertekan dengan kos sara hidup, barangan keperluan asas. Tetapi jangan kita di pihak kerajaan, kita bagi tahu jawapan-jawapan retorik, beras ada on paper, tetapi di Maidin supermarket kita semalam, owner Maidin kata tiada beras tempatan. Kementerian bagi tahu ada. Jadi rakyat sedang melihat apa yang berlaku dan rakyat faham apa yang berlaku. Jadi pentingnya hari ini kita meletakkan keutamaan kita. Kita perlu turun ke akar umbi, kita kena faham masalah rakyat hari ini. Kita boleh cerita nak beli kapal perang, kita boleh cerita nak buat highway, kita boleh cerita tentang pembangunan, tetapi perkara asas ini yang perlu kita selesaikan, iaitu masalah rakyat hari ini yang terkesan dengan kos sara hidup dan barangan ini. Jadi itu amat penting bagi saya, daripada kita memikirkan benda yang complicated ni, yang sukar. Kita selesaikan isu utama dalam negara kita, iaitu isu masalah rakyat, keperluan asas, the food security. Kalau kata kerajaan Madani hari ini boleh selesaikan isu ini, saya yakin kerajaan ini akan terus menjadi kerajaan yang dihormati dan disaingi oleh rakyat. Tetapi kalau kita gagal melihat apa yang berlaku, kerajaan ini akan dihukum pada PRU ke-16 tidak lama lagi. Jadi pentingnya hari ini untuk kita menjadi suara kepada rakyat dan mendengar suara rakyat, menjadi harapan kepada rakyat, menyelesaikan masalah rakyat, iaitu kita kena pastikan kos barangan diturunkan dan juga kos sara hidup dapat distabilkan dan barangan keperluan asas dapat diselesaikan. Dengan demikian, saya sudahi perbahasan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri yang sudi duduk dengar ucapan kita. Tak lama lagi duduk situ. Terima kasih Yang Berhormat. Saya suka isu security ni amat penting, Wali. Alhamdulillah memberi pandangan dan juga cadangan. Ia memudahkan insya-Allah kementerian nanti. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang duduk bersama kita. Inilah contoh yang baik. Terima kasih. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Adnan, anak lelaki Eto, dipersilakan 20 minit.